أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم malam ni sekarang ni pukul cukup pukul 8 yang tidak ada berlebih kurang. Dengan malam ni saya Baba Me duduk di iaitu daripada Baba Cenau FC tiap-tiap malam Sabtu. Sekiranya tidak ada keuzuran, insya-Allah malam ni Baba Me nak baca sambungan iaitu tafsir surah Sajadah sambungan minggu lepas kemarin. Sekadar dalam 3 ataupun 4 ayat. Sebentar lagi lek belakang saudara kita yang minta dengan saya mari suruh penerai di antaranya cara sembelih binatang, iaitu binatang-binatang seperti ayam itik apabila tepuh di kenderaan di kereta mutu ditepuh oleh kereta dan mutu dibersihkan umpamanya maka lagu mana cahana harus boleh sembelih boleh makan yang katanya sesuatu banyak orang lah di antara saudara-saudara kita minta suruh saya mari buat buat penerangan di antaranya hayat mustaqirah dengan hayat mazbuh. InsyaAllah sebelum pada tu mari sama-sama kita ikuti iaitu secara tafsir surah Sajadah wak sambungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
Syarakallahu wa maulana al-azim. Alhamdulillah sekali lagi. Nah, alhamdulillah. Banyak kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Alif Lam Mim Sajadah, satu surah, iaitu yang kita tiap-tiap dikanongi baca surah Alif Lam Mim Sajadah pada malam Jumaat. Nah, malam pagi tadi, tiap-tiap malam Jumaat pada waktu subuh yang akan kita sujud sajadah, sujud tilawah, iaitu kita semaya dengan Alif Lam Mim Sajadah. Nah, kanu sebagai mengikut daripada pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sini apa dengan baca saat ni? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi, ialah yang Allah Subhanahu wa taala mentadbir kerajaan daripada langit dan bumi. Nah, Allah kerajaan Rabbil alamin. Allah yudabbirul amr, iaitu mentadbirkan kerajaan daripada langit kepada bumi selama dunia, hidup dan mati, hina dan melia, dan sebagainya. Itu jururata Allah Subhanahu wa taala saja. Ia maha kuasa, ia ada bercara. Ia ada bercara sebelah atas langit, sebelah buminya, bara-bara antara. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala lah duk bercara, duk jaga. Nah, tadbir di sini maknanya urusan Allah Taala. Nah, bawah langit dalam likungnya, atas, nah, di patak semua adalah likungnya Allah Taala duk berjaga, duk mentadbirkan. Jadi tiap-tiap perkara hari ini semua adalah Allah Taala dalam kerjaannya. Nah, benar dah Allah Taala menjadi, dalam kerjaan pun Allah Taala juga. Semua tu sebelah atas bawah, saat sesaat, masa ke masa, juru arah Allah Subhanahu wa taala jualah. Nah, jaga ke benda ni. Nah, dah urusan mulai huduh semua dalam kerjaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ya Allah Taala kata yudabbirul amra minas samai ilal ardi, daripada langit kecawan turun kepada bumi. Itu semua Allah Ta'ala mentadbir, Allah Ta'ala jaga, dan Allah Ta'ala membicarakan. Kerana itu makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Likungnya makhluk sementara Allah Ta'ala semata-mata tanggungjawab dan kerjaannya atau khalasahnya. Maka di situ katanya summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Kamaria kembalilah kepadanya, jua kepada Allah Ta'ala yang bersyara langit bumi, kerajaan sebagai gemalakan. Rabb gemalakan, Tuhan sekalian alam, nasbah kepadanya. Itu sekalian Allah Ta'ala menjadikan makhluk alam mungkin. Allah Tuhan dikatakan 17,000 jenis daripada makhlukat. Sekalian makhluk Allah Ta'ala membicarakan, Allah Ta'ala jurutan. Nah, Allah Ta'ala mentadbirkan. Nah, halus besar, tinggi rendah, panjang pandang, lebar nipis, semua adalah kerja Allah Ta'ala. Nah, sebagai muqaddarkan dengan takluk irada Allah. Semua berlaku dengan kerana Allah. Semua nak timbul dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Hidup dan mati. Lepas mati, hidup semula. Semua, kulu, pekerjaan Allah Ta'ala yang membicarakan. Ini salah satu wajib kita beriman dengan rukun iman yang ke-6. Iaitu qada dan qadar. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluk yang dia menjadi, yang dia menciptakan. Itu dikatakan Allah Ta'ala mentadbirkan. Baik, di situ habis. Kemudiannya kembalilah kepadanya jua, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerajaan langit, kerajaan bumi, dan mentadbir itu
ke akhirat, kepada negeri akhirat, suasana kematiannya, membicarakan pada hari kiamat pula. Yang pada qadar satu harinya, satu hari akhirat. Tuhan mengqadarkan satu hari akhirat, nah, satu saja yang mengqadarkan Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, iaitu pada hari kiamat. Satu harinya 1000 tahun dunia. Itu maknanya. Satu hari akhirat 1000 tahun. 1000 tahun dunia. Iaitu summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Alfasanah mimma ta'udun, nasbah kepada bilangnya, nasbah kepada qadar kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ayat katanya kita duduk sekarang ni sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, sebulan 30 hari, umpama 29 hari. Setahun 365 hari. Tapi di kalangannya Allah Taala mengqadarkan satu hari akhirat, nah, alfasanatim mimma ta'udun, 1000 tahun kita hidup dunia. Nah, sebab kepada hak Tuhan mengqadarkan pada bilangnya. Nah, kerana akhirat pun dia dah hari. Ini suasana masa mentahdikan, mengqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari akhirat 1000 tahun dunia. 2000 tahun dunia, 2 hari akhirat. 3000 tahun dunia, 3 hari akhirat. 4 hari akhirat, 4000 tahun dunia. Jadi berartinya 10 hari akhirat 10,000 tahun kemasaan dunia. Allahu Akbar. Ini setengah pada setengah belum mengetahui lagi. Nah, kalau kita tak baca tafsir, ya ulama garis mari, ya ulama memberi artikan. Nah, memberi artikan dengan secara langsung, dengan secara mudah-mudah. Nah, daripada Arab mai kepada Jawi. Allahu Akbar. No, ya kata inilah kejadian Allah Taala sehari akhirat 1000 tahun dunia. Lagu mana kaum keluarga ibu-ibu dan bapa? Lama ke tak? Sahabat kata inilah. Sebagai kalau kita dapat terima nikmat Tuhan di akhirat, upama di alam barzah, bakit pergi ke mahsyar, dapat terima nikmat Tuhan dengan satu akhirat, satu hari akhirat. Nah, berasa sekejapnya. Walhasibu tahun bah kita duduk kalau dunia. Satu hari akhirat kita dibalaskan oleh Allah Ta'ala kebaikan, keserenok, kasuka. Katalah syurga lah dapat. Syurga ni apa? Kebun. Satu kebun ya kita tak biasa tengok dengan mata. Satu tempat ya kita tak biasa telitah dengan kepala kita, dengan fikiran kita. Nampak tak? Satu makanan yang kita tak raja rasa dengan mulut. Allah. Lazat. Sedap. Dan dua mata tak biasa kelih semasa kita hidup. Walaupun kita hidup di tahap kemukaan dunia 100-200 tahun. Tapi apabila kita pejam mata, asal kebaikan kita hari ini, termasuk dalam kitanya beribadat kita, nah, dengan semata ikhlas, tututi ilmu kita semata-mata kita anjurkan dengan Allah Ta'ala untuk memperhambakan semata-mata ibadat dengan Allah, yang tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada takabur sebesar-besar lagi tidak ada hasad lagi dengan saudara. Sedikit daripada amalan kita dapat rasa daripada syurga Allah Ta'ala. Tapi sebalik kalau dengan musnah dalam amal ibadat kita hari-hari, dengan rusak, walaupun kerja banyak nasbah kepada ibadat, ma'abdi kita hari-hari dengan Allah Ta'ala memperhambakan, maka dengan ibadat itu jadi rusak, ibadat itu buruk. Tapi dengan sekehendaki Allah Ta'ala mungkin satu masa kita akan ke syurga sekiranya Tuhan ampunkan daripada dosa, sekiranya kitanya mati kita lepas daripada kita munafik dan lepas daripada kita mertak umpamanya. Inilah kita berdoa semata-mata dengan Allah Ta'ala. Ini kenyataan. Karena dunia akhirat wahdatullah, mana kesudahan dengan perbuatan Allah Ta'ala, dengan janji Allah Ta'ala, dengan takdir Allah Ta'ala, laksana takluk qadar dan takluk iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
semata-mata terhadap sekalian makhluk. Ni ayat katanya itulah dia kejadian Allah Ta'ala semata-mata nak cerita dengan hamba dia yang da'af seperti kita ni. Satu hari akhirat wak masuk, wak bilangi, buat je menak tebik 1000 tahun semasa hidup dunia, bukan dia kemain. Ayat kata panjang masa hari akhirat. Apakah lagi kalau kita terima azab di akhirat 10 hari, tak lagi 10,000 semasa hidup dunia 10,000 tahun lagi. Hanya ayat katanya sebab itu hari ini marilah banyak-banyak kita jaga daripada dua mata kita, jaga daripadanya mulut kita, jaga daripada dua kaki dan sepasang tangan kita. Marilah kita lunaskan, kita pelorongkan daripada orang-orang kematian kita untuk menjadi satu orang yang ansaf, satu orang yang berguna hidup semasa hidup. Dah tak mensia-siakan Allah Ta'ala menjadi kita sebagai untuk kita belayagi kepada akhirat kelak. Inilah ayat katanya sekali-kali dengan kita baca ayat suci Al-Quran serta kita ambil mari maksud-maksud anda ulama mari perladah sirah mari dah kita sebagai hari ni dia cocok dengan cancur dengan sudu suat dalam mulut. Seni cerita tak ada kena ada berbatah-batah lagi kita. Ulama sudah mari koyak, ulama sudah mari tak garisan dengan mengartikan ke bahasa Melayu kita. Tapi walau bagaimana mesti kita kena tutup dengan berguru. Tidak salah kita. Dah gitu. Dan akhir disambungkan dengan ayat. Allahu Akbar. Disambungkan zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Bermula demikian itu yang jadilah, yang jadi dan yang tadbirkan itu Tuhan yang semata-mata yang mengetahui akan barang yang gaib dan yang zahir yang hadir daripada makhluk, segala makhluk dia mentadbirkan hak dia menjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala semata-matanya. Allah Taala yang bersifat dengan azizu, kemuliaan Allah Taala pada kerajaan yang rahim dengan ahli dan taat. Rahim kasih sayang terhadap hamba dia, iaitu hamba dia semata-mata taati semata-mata dengan Allah. Ati Allah. Hamba taat dengan Allah. Ni cerita Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dia-nya semata-mata kasih dengan orang beriman. Kasih di sini maknanya Tuhan beri rahmat. Ya mak banyak, Tuhan jaga. Tuhan jaga. Tapi di sini sikit sebanyak ya kita ada mari musibah. Dia ada bala kita tu, ya katanya setengah kata ya Allah Ta'ala tak berkenan kepada kita. Bukan masalah kena tak kena, kerana hak Tuhan takdir mari dah. Kadang-kadangnya kita tu dah apabila boleh banyak kita banyak syukur dengan Tuhan. Rasa Tuhan puji kepada kita, Tuhan setuju. Tapi hakikatnya kadang-kadangnya kita tu dia dalam kedosaan. Tapi orang panggilnya bui dengan secara istidraj. Tapi bui Tuhan ni bukan semata-mata bui dengan jalan rahmat. Seperti mereka dah sembah batu, sembah berhala, Tuhan bui. Kaya mereka tu. Dia sembah batu, sembah patung, sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang. Katakanlah, mereka itu Tuhan bui. Kekayaan mereka walaupun mereka tu derhaka dengan Allah. Mereka syirik semata-mata dengan Allah. Akan Tuhan bui banyak. Tapi bui dengan jalan hak akhir sekali iaitu dengan jalan Tuhan nak buah dalam neraka. Bui dengan jalan Tuhan nak membedah, nak memenuhkan neraka dia. Dia panggil dengan jalan istidraj. Hula dulu. Akhir nak berenyek tak dalam neraka. Berenyek tak dalam neraka. Nampak tak? Tapi Tuhan bui pada kita dengan jalan apa ni? Dengan jalan kifarat dah. Kerana kesalahan kita sebagai kita semaya puasa dah. Kita satu orang mukmin. Kalau kita nak katakanlah satu orang mukminah. Tapi dengan kita ada dosa, Tuhan tak mau azab selepas pada mati. Allah Ta'ala tak mau azab lepas pada mati. Tapi Tuhan wis sakit kita hari ni. Wis susah ke wis sakit. Kerana nawi kita tu banyak bersabar. Nawi kita fikir setelah jatuh kita kerja kemari dah dalam kemaksiatan. Tuhan nak ampun dosa. Kita rasa sakit kita Tuhan tak kena kita. Bukan masalah kena tak kena. Masalahnya Tuhan nak kifarat. Tuhan nak ampun dosa, Tuhan wis sakit. Cuba sikit dengan secara bala lah. Katakanlah musibah tak kita.
sakit ke, demi ke, dah penyakit amafak ke, nah, cabut kaki sebelah kudung ke, tik lehulah, katakanlah bala-bala besar-besar. Apakah kita, nah, tapi mungkin masa-masa dulu kita dosa banyak dengan dia nak buai ke dosa dengan secara Tuhan mengkifaratkan, mendenakan kita sekadar 5 tahun ni tahun sakit teh, memang Tuhan nak perhabis dosa. Mana selepas mati kita selamat. Ini kan panggil kifarat daripada Allah. Nah, anak yang tu banyak. Kadang-kadang Tuhan bui bala. Nah, Tuhan bui kesusahan kita, kecubaan. Sabit kata dunia ni tempat cuba Allah. Untuk nak teh iman kita, nak teh keyakinan kita hidup hari-hari. Sabit tu Tuhan bui tak sama. Nah, sepatut kita sembah Allah Ta'ala, kita berzikir, kita mengatik, kita bertasbih. Tuhan bui sihat kita. Tuhan bui kaya kita. Nah, Tuhan bui senang kita. Tuhan bui umur panjang kita. Nah, Tuhan bui boleh pakai kereta baru kejap kapal. Rumah 2-3 lapis. Nah, kerana kita mengaji tak beradu. Lagi pula semaya 5 fardu dengan secara berjemaah. Lagi pula kita pandai hukum akan ada ajar orang. Lagi kita pula warok. Lagi kita jaga daripada sifat mazmumah. Seperti takabur, seperti sombong. Apa dah? Seperti perasaan ujub kita jaga. Sepatut kita kena kaya. Kita kena umur panjang. Kerana kita semata-mata lumrah kitanya sifat mulai. Dan sifat hasanah. Untuk ma'abdi Allah Ta'ala. Kerana Tuhan jaga, Tuhan rakyat dah. Badan siapa buat baik dengan Allah semasa hidup, Tuhan baik terhadap mereka itu. Sebalik mereka jahat dengan Allah, suka jahat, Allah Ta'ala buat jahat dengan mereka itu. Tapi hani nak katanya hidup dunia semata-mata sebagai tempat ujian. Bayangnya saja tempat ujian. Hakikat kita Islam dengan iman. Dah apa kesalahan kita Tuhan qada. Tuhan malah. Allah Ta'ala tidak nak azab selepas pada mati. Nabi kita selamat, Nabi kita senang. Nak ampun dosa kita masuk syurga tanpa hisab. Tuhan wi sakit lebih kurang penyakit kecil manis ke. Upama kita ada kesalahan, maka apabila kita sakit kan, sedikit daripada sakit, maka Tuhan mengkifarat. Apa ni? Tuhan ampun sekalian dosa kita. Sekiranya jahat kita lepas dah ke. Dan nanti kita istighfar, tak biasa istighfar. Tak nak biasa astagfirullah lepas subuh. Tuhan nak nanti dengar daripada hamba dia istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala, tak. Tuhan kata aku sakit patut kena ampun dosa. Ada amalan alamat kata Allah Ta'ala kasih terhadap hamba dia. Banyak macam, banyak rupa Allah Ta'ala mentadbirkan tak kita gini. Dia menjagakan kita apa nama ni? Iaitu sebagai takluk ilmu Allah Ta'ala. Pada azal lagi dah. Itu maknanya zalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Tuhan Allah yang elok tiap-tiap suatu yang ia Allah jadi akan dia, yakni tiap-tiap suatu yang Allah Ta'ala memperbuat itu elok, tiada huduh bagi orang yang berfikir dia orang yang rondeng. Tak ada Tuhan buat semua dengan ayat nyata yang Tuhan tercatat dalam surah Sajadah. Tuhan buat semua dengan elok. Buat makhluk tak ada hak huduh. Sahabat setengah daripada Syekhul Arifun. Nama apa dia kata, tiap-tiap hak dia tengok, tiap-tiap dia rasa, tiap-tiap dia jamu, hak semua hak dia tengok dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makhluk Tuhan semua indah, semua jangan, semua sedap, semua elok, semua molek, semua dia mana orang panggil orang suka baik dengan Allah. Patut Allah Ta'ala buat sekalian perkara tu tak ada huduh. Lebih lagi manusia kita. Sebutir makhluk, sebuah makhluk, hak kita pandangin dah dengan mata kepala kita. Mana mata dua butir hak di kepala kita. Tak ada hak huduh. Semua tu buat tu indah, molek. Ning dalam ayat tu fikir dengan ayat suci Al-Quran ni. Orang bersaing dengan ayat suci Al-Quran. Orang fikir satu perkara ambil lambagaan Al-Quran. Maksud mana Al-Quran mari tak dia dapat ni. Orang ni berjaya dunia akhirat. Kerana Al-Quran lambagaan iman kita, tempat kita ikut sebenar-benar perkataan Al-Quran. Kerana kalam Allah Ta'ala. Hak Allah Akbar. Itu satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari-hari kita tak boleh dibaca ke saja. Kita kena mengaji makna-makna dia.
iaitu tafsir Al-Quran. Hari ni rugi, iaitu hawi umur kepada kita. Nah, tu hawi rezeki pada kita makin banyak mari dah. Dan kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, Allah Akbar, tu habis. Banyak di dalam ayat suci Al-Quran iaitu Tuhan kata, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mana kita nak hitung nikmat Tuhan? Tak dapat nak hitung. Banyak. Pada hitung ni pada badan kita aja. Deh, mata upamanya mulut kita. Sifat pendengaran kita, sifat penglihatan kita, sifat bahu kita, hidung dua lubang. Lagi pula kita boleh kecing boleh berak ni sedap. Ni nikmat Tuhan. Nikmat Allah Taala. Kecuali kita hari ni nampak tak? Nak notis kata semua tu adalah semata-mata dengan takluk ilmu Allah Taala. Sebab itulah kerjaan kita hari ni nak tengok kata kitanya sebenar betul-betul kita ni setara mana dengan Allah Ta'ala. Ya karenanya Allah Ta'ala tak cedek benar kita tak biasa tengok, tak biasa rasa, tak biasa teritah di hati selepas pada kita mati. Ini ayat katanya jangok dunia waspadan. Jangok elok dunia sebagai permainan saja. Bukan hak sebenar. Jangan elok Tuhan kata yang aku menjadikan, tapi jangan ini permainan untuk suka-suka sekejap. Buat gambaran bila-bila kita duk ma'budi kepada Allah Ta'ala. Bila-bila kita duduk tutup ilmu, upama yang kita duk makan minum sekadar saja. Hak sebenarnya hak orang mukmin ia tidak sini. Selepas pada mati ni hak nyata. Tapi semua tu kita dah berasa lambat, berasa jauh, berasa boleh jadi ke? Tapi benda boleh jadi. Benda ni kena hak kita dah. Dah tidak kita tak jadikan Islam serta beriman kita hari ni. Ayat kata Islam kita, iman kita hari ni tidak ada harga. Sebab itulah di dalam khasyah katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Cukuplah kita dengan dua nikmat. Cukup, we berasa cukup, we berasa cukup. Kalau berasa tak cukup sekalipun, we berasa cukup insya-Allah. Kita akan berjaya dunia akhirat. Ini semata-mata Tuhan nak cerita kata dia menjadikan di antara langit bumi baran-baran antara semua tu cukup dan indah elok. Makna gitu. Habis di situ. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan dimulai ia akan jadikan manusia anak Adam itu daripada turab tanah. Daripada tanah. Min tin. Allah Ta'ala menjadi manusia dengan air mani. Tapi jadi Adam asal daripada tanah. Dari tanah yang dibancukan berbagai-bagai tanah. Bukan sekejap, dengan secara bertolak asuh Tuhan menjadi. Allah. Ini nenek kita. Ni asal jadi ya. Sebab itu nak notis juga kata ni Tuhan kuasa. Ni Allah Ta'ala kena. Ni sebagai turut takdir Allah Ta'ala. Nampak? Lepas tu menjadikan anak cucunya summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan menjadikan ia daripada anak cucu Adam alaihi wassalatu wassalam daripada air yang dhaif, iaitu nitfah yang bertolak-tolak kepada benih daripada lelaki pergi kepada rahim perempuan. Jadi dengan air mani yang hinu yang hanya. Ini salah satu kita kena pakai asal lagi. Kita kena tu asal. Pasal kita ni sabit ni lah orang bersifat dengan sifat takabur. Mereka bersifat dengan sifat sombong. Mereka itu bersifat dengan sifat mazmumah. Ni Tuhan murih. Ya pasal kita ni jadi ya paling kejadian kita asalnya hina sekali-kali. Hina. Tapi dengan kemuliaan kita hari ni dengan Allah Ta'ala-nya walaqad karramna bani Adam. Dan satu ayat di dalam surah Isra. Ayat berapa? Yang tadi nak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam, dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan anak cucu tak ada adalah sekemuliaan.
Allah Ta'ala meliakan kepada anak Adam, anak cucu dia. Mana kita lah. Satu kepada fikir, satu nasbah kepada wak roning. Tilik kepada kita ni adalah ada Islam lagi iman, lagi sujud sembah ma'abdi dengan Allah Ta'ala. Ini semata-mata Allah Ta'ala nak noti kata kita ni adalah satu benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, taat istiwa dengan dia. Ini Tuhan belia. Kerana anak Adam ni semelia-melia daripada kejadian Tuhan. Tapi kira asal kejadian kita, ia tidak fikir di atas amal ibadat, tidak fikir dengan Islam iman, kita ni sehina-hina. Pasal jadi dengan air yang bertolak yang sangat tenhanya. Sampai itulah. Walaupun begitu tapi tak najis. Dia buat ambil apa ni? Cuma dengan tangan ke pengatan muka demo. Demo duduk main kot dalam universiti upama duduk satu haflah yang besar, satu buat tempat masyarakat. Kita ambil berat untuk tahu muka lagu mana dengan air mani. Nak kata cemar benda mustaqzarah. Walaupun tak najis tapi cemar benda tu. Dak dah kita. Pakai marah demo selalu dah ni nak ayat tak air mani. Tapi asal kita kalau kita mari tunda selapis lagi, semua hok jadi raja hari ni asal air mandi. Jadi materi asal air mandi. Yang mu motong getah galau padi asal air mandi. Yang mu cerdik bijak sana asal air mandi. Dua air mandi. Satu daripada lelaki, dua daripadanya perempuan. Yang paling hina, yang paling hanya, yang paling cemar, yang paling kotor, kita kena basuh-basuh tahu. Tapi apabila air mandi dua titik dijadikan satu lumrah sifat yang terpuji oleh Allah Ta'ala, masukkan Islam, iman, boleh mereka itu takwa dengan Allah, boleh yakin dengan Allah, ngaji tentang tauhid, fiqh, tasawuf, cukup dalam hati dia semata-mata nak ma'abdi dengan Allah Ta'ala. Dok lagi baru nak abdi. Ni Tuhan izin dah. Semelia-melia hamba dia ialah hamba yang ada mereka itu dicampurkan Islam dengan iman. Mana saya baca saat ni, alhamdulillahillazi tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Cukup kita. Dikemuliaan oleh Allah Ta'ala, mereka bersifat dengan Islam dan iman. Dalam hati senubari dia, bergelomok dengan daging darah dia. Walaupun asal dengan dua titik mani yang hanya. Akhir boleh terima surat dengan tangan kanan, jadi ahli jannah. Tepat melia sekali-kali, ia tak biasa tengok, tak biasa rasa, tak biasa duduk di situ. Iaitu segar. Ini nak kata di sini besar. Sampai itulah lumrah kita, kita kena mengaji. Lebih lagi kita mengaji ayat suci Al-Quran. Kerana hukum semua tu baik daripada ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqh, tasawuf, usuluddin, humi Al-Quran. Lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah, perkataan Nabi. Sampai hukum dua terbaik. Tu jadi fiqh, jadi usuluddin, jadi katakanlah tasawuf, katakanlah mantik, badai bayar. Itu semua terbaik daripada ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu huminya. Ni sampai kata kita ni kena mengaji. Kena tahu benda lagu ni. Nak sah iman kita, nak sah ibadat kita, tak dapat tidak kena tutup di. Sampai itu Nabi kacau sangat tu. Lepas pesan-pesan kepada kita sekarang, sebelum dia wafat suruh mengaji. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jangan kita buat kecuali jangan kita buat ambil masa lepas pergi kelain. Mengajilah kita daripada tu sampai clear lihat. Nak ayat kata orang tak tutup di ilmu, orang tak mengaji ayat suci, orang tak mengaji Al-Quran, orang tak mengaji hadis Nabi, menyesalkan sekali-kali selepas pada kita pergi mata. Jangan widya turun tubuh kita ke bawah akal gepuk dengan sejalan bodoh, dengan sejalan kejahilan. Cukup Allah Ta'ala beri otak, beri mata, beri telinga, dan beri mulut, beri kita cakap atas jalan dasar dengan ayat suci Al-Quran dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW. Allah sekali-kalinya. Itu ayat katanya, itu asal kejadian kita.
summa sawwahu, kemudian sepenuh Allah Ta'ala akan jadi anak Adam segala anggotanya pada di dalam rahim ibunya, bergerak-geraknya kemudian daripada hamad stokol keras. Itu dia menjadi bergerak-gerak sebelum sampai daripada 9 bulan 10, 11, 12 kelahiran atas muka bumi. Begitulah raja hari ni, materi hari ni, dating hari ni, pidato hari ni, nah keraning hari ni, dah kru hari ni, babo ustaz cikgu hok tinggi-tinggi kekayaan hari ni, nah jadi tu jadi ni semua tu ada berkurang berlebih kurang. Nah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maknanya setengah atas setengah dijadikan oleh Allah Ta'ala tak sama. Itu sebagai takluk takdir Allah Ta'ala, tak sama. Hak ni kaya, hak ni susah. Dah, hak tu melia lek sana hina. Akan hari ni hina, esok kau melia. Orang tu juga. Orang lain-lain di sana melia, di sini hina. Di sini melia, di sana melia, hina. Nampak tu? Di sini sakit, di sana sehat. Di sana sehat, di sini sakit. Gak kita sore hari ni kita sehat, mungkin esok kita sakit. Juga hari ni kita sakit, mungkin esok kita sehat. Nah, hari ni kita miskin, mungkin esok kita kaya. Hari ni kita kaya, mungkin esok kita miskin. Itu semua dijagaan oleh Allah Ta'ala. Ia dikehendakkan oleh Allah Ta'ala. Ia mengetahuikan oleh Allah Ta'ala. Yang perbuatan Allah Ta'ala terhadap kita. Bertukar ganti semua. Ia tak kekal sampai 2 masa. Bertukar semua. Nah, sabit itulah air duk turun di selorang. Air tu lu kok air lain-lain. Dengan sekelip mata tu tak tahu berapa juta titik air lain-lain semua. Air selorang tengok punya hujan setengah je. Nampak sepuluh air tu lu duk turun. Hakikat dak air lain-lain. Nampak dah? Allahu Akbar. Tengok kalau kita mengaji bab apa ni? Arak jan jiring. Hijau di daun kayu tak kekal 2 masa. Kalau kita mengaji betul-betul. Hari ni ayat katanya, sabit dengan tutup ilmu satu ni, kita jangan buat kecuali. Jangan tinggal. Apa tu jangan kita kena ambil masa. Hari ni kena mengaji. Mengaji baca Al-Quran, lagi mengaji tafsir. Mengaji makna-makna ayat suci Al-Quran. Hak ulama bantah mari siap dah. Untuk kita mari nganggo, mari siru apa ni? Suat. Hak ulama orang pandai-pandai dulu siru siap dah. Dengan manis, dengan cukup dekat dah, sedap. Kita mari bubuh dalam mulut, kelia-kelia telah. Maknanya orang tutup ti ilmu sekarang saya rasanya cepat lega tu hawi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit mengaji dapat ilmu banyak. Tapi berkat tak berkat di atas kita guna. Benar tak benar di atas kita. Special hari ni lagu mana kedudukan kita. Hari ni kalau kita tilik di sini maka sekali-kalilah banyak orang pandai, banyak orang alim, tapi keberkatan tu kena tilik pula di situ. Di atas amal ibadat dia, atas cakap dia hari-hari. InsyaAllah ta'ala, moga-moga kita akan benar sekali-kali kalau kita mengikuti mengaji. Dan kelebihan dunia sampai pada akhirat. Summa sawwah wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dan selepas itu ditiup Allah padanya Adam daripada ruh, maka jadilah hidup, dijadikan Allah Ta'ala bagi kamu itu pendengaran dan penglihatan dan hati-hati tempat akal pikirannya. Walaha qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu syukur dengan Allah Ta'ala kerana Tuhan menjadikan nikmat kepada kamu banyak sekali-kali. Sikit kita syukur hari ini. Iaitu hanya ada di dalam surah Sajadah. Qalilan ma tashkurun. Selepas daripada Allah Ta'ala menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a, menjadi sifat dengar, 2 belah telinga, wal absara, dan 2 butir mata bersifat pelihat. Wal afidah, setokok otak tak kepala. Satu fikiran yang paling besar sekali. Qalilan ma tashkurun. Tapi sikit hari ni kita syukur. Kita buat gambaran dengan Allah Ta'ala, syukur. Ma'abdi kita dengan Allah Ta'ala dalam masa 24 je, sikit saja. Itu hanya ada di dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Sajadah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit saja kita hari ni. Di antaranya
umat-umat Nabi Muhammad, katakanlah sikit kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah untuk kita rondingkan sebagai wak peringatan, kita kena banyak sikit hari-hari. Kerana masa 24 jam ni senantiasa Allah Taala suruh takut dia. Kalau kita tak takut kok sikitlah kita syukur. Berani semua. Kerana kita kesihatan kita banyak Tuhan beri. Walau kesihatan kita tak boleh membedahkan satu perkara, mereka dengan keizin Allah Taala. Kesihatan kita tak boleh nak kaya kan, tak boleh nak sakit kan, tak boleh menuju orang melia kan, tapi semua tu dengan izin Taala. Kita nak beri Tuhan izin, insya-Allah kita kena fikir hak mana hak Tuhan suruh, hak mana hak Tuhan larang. Itu sebagai tempat humbi, tempat aslah, tempat kita taruh untuk kita nak pecah tu baik. InsyaAllah ta'ala, kalau kita tahu benda ni sebenar, bila lagi kita mengaji tafsir tafsir Al-Quran dan mengaji daripada maksud-maksud dari Nabi dan penasihat para ulama, insya-Allah kita selamat hari ni terus sampai kepada masa tua, akhirnya kita selamat pada hari mati juga. Ni ajaran Tuhan sendiri terhadap hamba-hamba dia. Sedikit hari ni kita syukur dengan Tuhan. Kerana Tuhan beri kejadi sepasai mata, sepasai telinga, setokok otak, lagi boleh cakap, tapi sikit kita. Wa qalu a iza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Adakah apabila kami hancur pada di dalam tanah itu, kami pada menjadikan, kata Allah, kami itu Allah Ta'ala, pada menjadikan yang baru pula, tetapi mereka itu dengan bertemu Tuhan mereka itu di akhirat kelak, di dalam kubur mereka itu, tapi diengkarkan mereka itu fak kafir, tapi yakin di setengah daripadanya orang Islam serta beriman yakin, tapi orang kafir kah? Ya dua tu baik. Banyak orang kah, iaitu mereka sembah batu bulan bintang. Banyak orang hak, orang terima, orang sebenar, jom. Itu mereka yang Islam serta beriman. Apa dah? Orang beriman, orang yang terima hak Allah Ta'ala, ajaran daripada ayat suci Al-Quran. Kena kepada fuak-fuak kita. Maka kita nak mentahqiqkan lagi, maka kita mengajilah lagi lebih banyak, insya-Allah Ta'ala. Nak kata ninglah satu hari kemukaan Tuhan sendiri yang membangunkan kalam sebesar-besar suara, sehebat-hebat nyata di hari bakit. Hari bakit hari ni tengok orang dah buat Quran lagu mana, orang dah cerca, orang kata di antaranya semua hamba dia belaka. Dia siapa je. Dengan kita orang semaya puasa daripada di kalangannya hamba Allah Ta'ala. Ada orang cerca kepada Rasulullah, ada orang cerca Quran, ada orang buat macam-macam. Nak kata ni dunia akhir. Dulu tak ada. Dia tak say kau datuk lah ni Allah cerca lah. Ni nak katanya, tapi walau bagaimanapun sah boseh perkara ni. Tuwe dia ada. Satu kali Raja Berhah pergi peretuh Kaabah pada 1 tahun sebelum bakit Nabi 52 tahun. Pergi siapa kepada Mina, maka beradulah di Muzdalifah. Tempat mabit haji di situ. Maka dia kata nak pergi pagi esok. Akan tetapi Tuhan tak izin. Kerana kata Abdul Muttalib, Tuhan dia ada. Dia tak kuasa nak pergi lawan dengan Raja Berhah. Datang daripada Yaman dengan 12 ekor gajah. 10,000 tentera. Untuk nak pergi guling, nak pergi cokai Kaabah tu baik. Kerana dia kata Kaabah memfitnahkan bagi puak dia. Tengok siapa tahu tu. Tapi adakah boleh guling? Adakah boleh cokai? Tak boleh. Kata Abdul Muttalib, daripada nenek Nabi kita sendiri pada masa tu, belum lagi kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 52 tahun mengikut daripada sejarah. Makanya akhirnya 60,000 tak ada tinggal seorang habis dengan gajah 12 ekor, sekali dengan Gajah Berhah yang paling zalim, sekali dengan menteri-menteri, sekali dengan hulu balai rakyat cantera Nabi cokai Kaabah, habis hingga jadi ramai. Ka'asfim makul, tu akhir ayat alam tarakah. Seperti habuk ramai, habis hancur jeramin, tak ada tinggal seorang habuk. Malaikat kata setengah daripada sejarah,
satu orang saja orang ngaklik kiamat gi royak tu Tuhan taruh. Nah, satu orang sebagai royak kata hak 60,000 sekali ngajar berah dah mampu lebih dah. Di apa ni? Iaitu di Muzdalifah. Sebab itulah bagi mereka yang kerja haji di situ dia suruh jalan gaduh sikit. Karena situ dia panggil Wadinar. Satu lubang daripada neraka. Dicontohkan pada masa dulu Tuhan akan contoh. Iaitu turun ayat ni supaya nak cerita ke Nabi kita, ayat tu orang nak musnah dengan agama ni bukan dia baru. Selama maridah. Dengan Kaabah tu dia mau sakit hati sangat. Tapi nak ayat kata nak buat tak leh. Kerana tuai dia ada. Abdul Muttalib kata dia tak kuasa nak pergi jaga ke 60,000. Nak jaga Kaabah nak galih tak lain lagu mana. Kaabah asal ada situ. Tuai dia ada. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir lagu mana tak ada siapa dengan burun ababil mari hab daripada min sijil, iaitu butir-butir ciri-ciri butir neraka besar-besar butir kaca yang dibawa burung ababil mari tahu pagi hari. Pada sebelah pagi akhirnya habis binasa hacul lembu. Tu 60,000. Kalau ada 900,000 habis. 900 juta habis. Ka'asfin makul, menjadikan satu daripada Rome upamanya hancur musnah. Dia terbakar dengan satu saat. Ning bala Allah Ta'ala nak ongkeh, nak tunjuk contoh tauladan Tuhan kuasa di atas dunia. Pada tu saja. Apakah lagi akhirat lepas mati. Gak lebih lagi akan Tuhan ni kerja benda di atas hak dia khandap. Mereka yang syirik mendapat rasa. Mereka yang ingkar daripada ayat-ayat Allah semasa hidup, mengekarkan ayat-ayat kami kata Allah, akan merasa. Hari ini aku bebas. Sekadar satu kelip mata saja. Allahu Akbar. Ayat kata ni lah perjumpaan kita yang tepat sudah di akhirat kelak. Tu ayat katanya dengan ayat aiza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Maka disitulah ayat kata hidup semula dengan ruh dan jasad. Maka akhir dengan katanya balhum biliqa'i rabbihim kafirun, tetapi mereka itu dengan bertemu Tuhan mereka itu dengan bangkit kubur itu kafir-kafir, tiada percaya sekelilingnya. Tapi apa boleh buat lagi? Nak klik main semula tak dapat tidak. Ni nak cerita katanya hari ni kita tak dapat. Tapi hak tepat menyesal kita selepas pada mati. Tak ada orang cukup nak sembah kepada ibadat. Orang hak ibadat, orang tak buat ibadat dia sesal di hari mati dia waktu aku tak kerja ibadat. Sekadar aku beriman dengan Islam saja. Aku Islam sudah beriman. Orang hak buat dah waktu aku tak banyak lagi. Orang hak banyak dah waktu aku tak banyak lagi, tak lebih banyak lagi. Orang lebih banyak dah apa aku tak lebih banyak lagi pada tu. Hingga siapa aku setiap hari tiap masa umur 70 tahun ya Tuhan taruh pada aku, apa aku tak menjadikan semua umurku tu menjadikan aku bertakwa kepada Allah Taala, aku beribadat kepada Allah. Apa aku tak jadi begitu. Jadi tidak adalah mereka itu mencukupi dengan ibadat, mencukupikan sujud semua Allah Taala. Semua tu menyesal berlaku tu ayat katanya. Pak kita ada apa lagi hari ni ya Allah Ta'ala taruh umur kepada kita sedikit ada masa. InsyaAllah dengan masa ada lagi, dengan sihat lagi kita hari ni, kita mengabdi semata-mata dengan Allah. Kita carilah tuntunan yang baik, jaga daripada fitnah kita untuk nak jadi kejahatan kita hari-hari. Kerana nafsu kita berubah, ia tak kekal dua masa, berubah semua. Hari ni begitu, saat yang kedua begini, saat yang ketiga begitu. Mana semua tu berubah semua. Itulah kita semata-mata berdoa dengan Allah Ta'ala sebagai katanya bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dengan ayat ni dengan tafsir malam ni insya-Allah saya kata sekadar itu saja. Patut saya nak menerai sikit di antara hayat mustakirah dengan hayat mazbuh. Di antara kita nak menyembelihkan satu binatang harus kita dimakan. Sekadar itu saja dengan tafsir insya-Allah taala. Lain masa lain waktu pada minggu depan tidak ada kuzur apa. Insya-Allah taala kita buat sambungnya lagi.
dengan katanya balhum biliqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Shadaqallahu maulana al-azim.